Laporannya bunyi begini, setelah membaca dalam portal-portal akhbar The Age, New Straits Times, The Straits Times Singapore, Berita Harian dan lain-lain, bahawa bekas setiausaha politik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Perdana Menteri, iaitu yang bernama Farhaj Wafa Salvador, melalui syarikat pelaburannya Rosetta Partners Sdn Bhd, telah membeli saham berjumlah sebanyak 16.1 juta unit, iaitu anggaran nilai lebih kurang 40 juta. Sebuah syarikat iaitu Hi-Tech Padu, iaitu syarikat yang disenarai pendek untuk kontrak kerajaan bernilai 1 bilion. Oleh kerana projek yang berkaitan tersebut menggunakan dana kerajaan atau dana awam yang besar, dan individu di atas Farhaj ini adalah individu berprofil tinggi yang kiranya terdapat unsur-unsur pelanggaran undang-undang dalam urus niaga di atas. Ini termasuk pelanggaran Seksyen 188 pasal berkenaan maklumat dalam atau insider trading, atau apa-apa unsur undue influence atau mempengaruhi proses perolehan kerajaan seperti yang dinyatakan dalam portal media The Straits Times Singapore, X8 Malaysian Racing Governance Concern bertarikh 17 Mac 2024 yang mungkin bercanggah dengan mana-mana seksyen dalam bahagian 4 Akta SPRM atau mana-mana peraturan perolehan kerajaan. Saya membuat laporan ini sebagai seorang rakyat Malaysia yang bertanggungjawab yang ingin melihat negara ini bersih dari gejala rasuah dan kronisme ke arah tata kelola yang lebih baik. Dengan laporan ini diharapkan agar pihak berkuasa PDRM, SPRM dan Suruhanjaya Security dapat memulakan siasatan untuk menegakkan undang-undang. Sekian. Ada apa-apa soalan? Tuan, adakah mungkin akan report pada pihak badan SC ke? Ya, betul. Betul. Selepas ini saya akan pergi ke SPRM pula sebab kita lihat, kita khawatir ada pelanggaran undang-undang dalam 3 jenis. Nombor 1, saya report polis ini sebab kita lihat, kita khawatir ada pelanggaran daripada segi peraturan perolehan kerajaan itu. Dan juga kalau ada pelanggaran daripada segi amlatfa, daripada akta penggubalan wang haram ni, kalau ada pelanggaran daripada segi itu, maka polis yang kena siasat gitu. Dan SPRM pula, macam saya cakap tadi, bahagian 4. Bahagian 4 ini adakah apa-apa ada unsur-unsur rasuah atau salah guna kuasa dekat situ. Sebab apa orang kata, macam saya cakap dalam laporan saya, individu ini adalah berprofil tinggi. Dia, kita lihat, mempunyai kenalan yang ramai dengan ahli-ahli politik dalam kerajaan. So adakah unsur-unsur dekat situ. Dan satu lagi, unsur mempengaruhi macam mana perjalanan kontrak ini. Dan satu lagi, Suruhanjaya Security. Saya akan menulis secara rasmi kepada Suruhanjaya Security sebab mengikut CMSA, Capital Market Service Act, ataupun Akta Pasaran Modal dalam Seksyen 188 itu berkenaan dengan insider trading. So sebab itu saya tanya kepada Farhaj ini dalam Facebook saya, melalui sosial media, sama adakah dia mendapat maklumat dalaman ini. Sebab itu hari dia ada buat statement. Dia kata macam ini, dia kata dia deny lah ada unsur-unsur kronik kapitalisme macam mana macam tu. Dia kata if I'm betting on this Hi-Tech Padu, kenapa pula dia invest dalam Theta Age, dia cakap macam itulah. Nombor 1, saya nak cakap, kalau dia bet dalam syarikat ini, Hi-Tech Padu ini, itu adalah satu bet yang besar itu. 40 juta punya bet itu. So adakah betting ini, saya nak tanya, bersandarkan kepada apa-apa maklumat dalaman yang dia dapat. Itu satu. Dan saya juga nak bawa persoalan-persoalan yang rakyat tanya daripada social media ini. Itu hari saya punya TikTok itu berkenaan hal ini, lebih 1 juta view orang tengok, dan banyak komen itu. Banyak komen daripada rakyat tanya mana dia dapat duit ini. So dia saya dengar semalam dia hantar notice of demand kepada saya. Saya cakap macam ini, awak hantar notice of demand, buat apa? Awak jawab je lah soalan saya tu. Soalan saya tanya, nombor 1, rakyat tanya mana awak dapat duit ni, senang aja jawab je lah. Kita pun rakyat nak tahu, pasal ini melibatkan orang kata kontrak kerajaan yang besar ni. Dan saya buat report tadi sebab ini kontrak 1 bilion. Ini dana awam tau.
Ini melibatkan kita semua ini. So sebab itu ini adalah public interest. So kita nak tahu. So dia kena jawab lah berkenaan perkara-perkara ini. Okey. Tuan, tadi buat report ada setelkan dengan bukti ataupun report tu berdasarkan sebab dia enggan jawab soalan tuan tu? Okey, saya buat report ni biasanya dalam kes-kes macam ini, bukti-bukti ni kes-kes macam ni complicated. Sebab kes komersial or something. Sebelum-sebelum ini ada juga macam kes-kes komersial macam ni. Dan pihak berkuasa lah biasanya ada capability dengan capacity untuk mencari bukti ni. So kita rakyat biasa macam mana pula kita nak pergi pada sistem-sistem macam ini semua. So sebab itu kita buat report. Dan sebelum-sebelum ini saya tengok banyak aja kes terutama yang melibatkan individu-individu profil yang berprofil tinggi pembangkang. Dalam ini mereka kena siasat, tak ada report pun kena siasat. So saya ingat kali ini kerajaan bukan saja perlu siasat pada individu dalam pembangkang lah. Kalau individu yang berkaitan kerajaan pun untuk adil mereka kena mulakan siasatan juga, terutama apabila individu ini yang rapat dengan kerajaan ini mereka boleh mempengaruhi dasar atau keputusan kerajaan dalam pembangkang. Mereka bukan lagi dalam kerajaan, so mereka tak boleh pengaruhi. Kalau mereka ini boleh, kalau dalam kerajaan ni pula mereka boleh pengaruh keputusan kerajaan, pengaruh kemungkinan besar boleh mempengaruhi penggunaan dana awam ini. Ini adalah lebih kritikal. So sebab itu saya nak pihak berkuasa siasat dan mencari bukti. Paling senang sekali saya nak cakap pada Faraj ini, jawab je lah soalan ini. Itu je lah dulu. Lepas itu kita go from there. Apa respon Islam Khalid tentang satu statement yang keluar kat FMT bahawa beliau dah bukan terlibat dengan politik, dah bukan terlibat dengan pentadbiran sekarang ni. So dia bebas nak buat apa saja. Itu dia cakap. Dia of course dia boleh cakap apa sajalah. Dia boleh claim macam-macam lah. So dalam kalau ikut secara rasmi dia memanglah dia tak ada jawatan rasmi dan sebagainya. Tapi ini tidak menghalang seseorang itu untuk mempunyai pengaruh. Dalam politik ni, pengaruh itu kadang-kadang lebih penting daripada jawatan rasmi. So, macam yang dibawa oleh Akhbar Singapura tu, dia kata raising concern on undue influence. Undue influence ini yang raise isu-isu berkenaan tata kelola. So, kalau saya ingat Perdana Menteri Anwar Ibrahim selalu duk cerita pasal tata kelola. Dia kena bagi perhatian kepada isu ini sebab ini 1 bilion kontrak kerajaan ini. Yang dapat adalah yang yang telah disenarai pendek 3 syarikat ini. 3 syarikat ini pula tiba-tiba 2 daripada 3 ini kawan atau kenalan dia beli saham kepada dalam melalui satu entiti lah kepada syarikat ini. So ini yang raise issue of tata kelola ini. So saya nak tengok lah sama ada kalau dia tak respon atau buat tak tahu aja. So saya tengok rakyat akan persoal lah masalah ini tata kelola ke tata kelaut ke tata kelongkang ni macam mana. So sebab itu kita tak nak menggunakan bahasa-bahasa kasar macam inilah. Tetapi saya nampak memang rakyat concern berkenaan hal ini dan ini perlu dibagi satu perhatian yang serius oleh Perdana Menteri sebab dia juga adalah Menteri Kewangan. Dan saya tahu apa-apa perolehan kerajaan melebihi satu peringkat, satu akan berada di satu kementerian itu. Yang kedua, kalau lebih tak salah saya dulu 50 juta ke apa, saya dalam kerajaan dulu, dia akan pergi pada MOF. So MOF Menteri Kewangan. Walaupun ini kontrak immigration ni pada Kementerian Dalam Negeri iaitu Saifuddin Nasution. So dalam PKR juga. Ini yang kita nak tanya ni macam mana. Dan lepas tu satu lagi ini keluar sikit daripada topik ini, saya nak tanya juga Anwar Ibrahim. Dulu bukankah dia selalu laung-laungkan kata nak open tender lah, tender terbuka dan sebagainya. Ini 1 bilion punya kontrak. Saya dengar syarikat ni disenarai pendek. 3 syarikat disenarai pendek. Senarai pendek ni bukan open tender. So macam mana ceritanya ni? So dia kena jawab lah. So dulu yang dijanjikan tata kelola, open tender dan sebagainya, apa jadi sekarang ni? Okey tuan-tuan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.